tadi. Betul. Hari ni Dah lama tak Zoom dah. akhir Cari-cari cuti juga. kan. Itulah ramai orang menghantar anak balik asrama kan, bersedia untuk bekerja kembali esok setelah seminggu kita bercuti raya. Bercuti Hari Buruh. So selamat Hari Buruh kepada semua yang ada dekat sini. Tapi malam ini kita still lagi buat sharing lah. Tuan Nobli, ramai yang PM saya, yang PM Dr. Wida tanya kan bila nak buat sharing lagi, bila nak mula TGC Weekly Training lagi. So insyaAllah malam ini saya yakin dah pasti jumlah peserta pun makin meningkat. Dan saya mewakili The Good Club dan merchant kita Dr. Wida. Saya nak ucapkan terlebih dahulu kepada Tuan Nobli, nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Nobli kerana sudi berkongsi dengan kita pada malam ini walaupun kita masih lagi dalam mood raya Tuan Nobli. Tuan Nobli beraya kat mana tahun ni? Saya raya Sungai Buloh dengan Parit Bunta, Perak. Oh, patutlah relax je. Saya suka cari jalan jauh sikit. Jauh sikit tak apa, janji gerak. Tapi beraya tu beraya senyap sunyi ataupun masih lagi berkongsi tentang quantum metal? Yalah. Kita raya. Ni baru kita masuk mood kerja. Kan? Hidup perlu diteruskan insyaAllah. Alright, Tuan Nobli, sekarang ni Tuan Nobli dah pun dealer developer dekat quantum metal ni. Jadi Tuan Nobli merupakan salah seorang consultant yang aktif sharing, aktif membantu untuk daftarkan klien quantum metal ni. Dan untuk makluman semua, Tuan Nobli juga aktif sharing dengan kita lah dekat TGC Weekly Training ni. Dah banyak kali dah Tuan Nobli berkongsi dengan kita. Masa puasa hari tu pun Tuan Nobli juga aktif ataupun pernah buat sharing juga. Jadi pada malam ini kita akan fokuskan kepada know your product. So bagaimana nak bermula dengan quantum metal, kita perlu tahu dulu apa yang ada dekat produk dan mungkin Tuan Nobli akan sentuh juga berkenaan dengan organisasi. Boleh Tuan Nobli? Boleh. InsyaAllah kita share malam ni. Sesi kita berapa jam malam ni? 2 jam? Sampai 10.30 Tuan Nobli. Kita akan so saya akan serahkan kepada Tuan Nobli terus untuk sesi ini sehingga 10 suku. So 10 suku kita akan buat mungkin ada Q&A lah. Okey, baik. Boleh Tuan Nobli So saya serahkan kepada Tuan Nobli sepenuhnya lah. Silakan. Okey, baik. Terima kasih Huda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang lah. Selamat malam nak tidur. Jadi selamat petang semua. Dan tak lupa juga selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin buat semua. Jadi kita masih lagi dalam keadaan mood beraya ni pun tak ada lagi. Tapi pada saya kerja kita perlu diteruskan. Hari Raya yang wajib telah pun berlalu. Namun kita masih meraihkan dalam mood Syawal ni, ada peluang kita sharing lah. Kalau tak ada peluang, kita simpan-simpan dulu. Tapi kita tak semestinya berjumpa tu kita bercerita je kan. Jumpa orang nak cerita pasal Mars ni. Kita guna platform lain lah. So mungkin kita jumpa di open house yang akan datang. Mungkin ada orang nak tanya kita, terbaca posting kita. So that's why kita keep sharing. Tak semesti keep sharing ni asal jumpa nak cerita. Kalau dia tanya, kita cerita kan. Jadi untuk tidak men-spoilkan lah mood raya orang kan. Tapi kalau dia mulakan dulu, why not? Okay. Jadi first of all, saya perkenalkan diri saya sekali lagi. Saya Nobli, saya tinggal di Kajang. Kerja sebagai seorang pejabat awam, pegawai kaki tangan awam lah dan sebagai seorang dealer developer di sini. Dan saya telah join QM ni bulan 4 baru-baru ni, dah cukup setahun lah saya di Quantum Metal. Jadi pada anda yang baru saja join ataupun baru nak join, insyaAllah jangan bimbang lah. Jadi anda mendengar sendiri daripada seorang yang ada pengalaman setahun dah di Quantum Metal. Bukan baru sehari, dah setahun dah menikmati kemanisan yang ada dekat Quantum Metal ni lah. Jadi pada malam ini kita kupas sedikit sebanyak basic lah pengetahuan
tentang akaun simpanan emas Quantimeter dan juga sedikit sebanyaklah tentang syarikat Quantimeter ni supaya kita ada evidence lah. Yang penting kita memahami lah background sedikit pengalaman orang yang dah join, bukan dengar daripada orang yang tak join. Yang ada orang yang join. Jadi kita kena dengar sendiri apa pengalaman orang yang dah join. Sebab orang yang dah join ni, of course dia dah kaji, dah selidik background syarikat, dah bertanya pelbagai banyak persoalan dan mencari loophole kan, mencari cacat celah. Jadi saya sendiri banyak jangan join lah apa semua, tapi saya mencari jawapan kepada persoalan-persoalan yang timbul. Okey, cari jawapan. Cari kat sana, cari sini, tanya sana, tanya sini, dan saya dapati saya tak jumpa apa-apa kemusykilan yang saya rasa yang menyebabkan kita sebagai orang yang dewasa, yang bersekolah, gunakanlah akal buat penilaian yang lebih matang, bukannya mendengar. Boleh dengar? Boleh dengar Tuan Nurli. Tiba-tiba. Cumanya sangkut-sangkut sikit. Tiba-tiba tadi dia hilang. Okay, so jadi itulah sedikit mukadimah yang saya nak bagi. So kita malam ni kita ambil kesempatan semudah mungkin kita cuba memahami Quantimeter ni. Jadi kita cuba untuk faham secara mudah. Kalau ada pen kertas, boleh sediakan pen dan kertas. Catatlah nota-nota ringkasan yang mungkin boleh kita tengok balik selepas ni. Okay, ada banyak nota, ada banyak testimoni, ada banyak TikTok video dan YouTube, tetapi tak sama dengan kita belajar face to face secara online pun. Begini pun kita boleh memahami dengan lebih banyak lagi lah berbanding dengan kita tengok-tengok dan dengar-dengar saja di TikTok ataupun YouTube. Okay, jadi basically Quantimeter basically Quantimeter ada 3 je produk. Jadi semasa saya join mula-mula tu, sebab saya eager untuk jadi dealer, jadi saya belajar dalam masa sehari je. Sehari. Sebab produk 1, produk 2 senang, produk 3 tu agak complicated sikit nak faham. Tapi kita cubalah nak tengok. Sebab bila kita nak tahu, dia ingin tahu lebih, kita akan cari. Hari ni cari, besok cari. Jadi dalam masa 2-3 hari tu kalau boleh, siapa yang berminat untuk jadikan platform Quantimeter ni sebagai platform untuk dia menjana income pasif, then you have belajar, you have to learn very quickly. Tak boleh lambat-lambat, nak tunggu orang ajar dulu baru kita nak belajar. Pada saya, untuk berjaya, kita kena belajar dulu. That's why kita ada perkataan ulang kaji. Kita belajar dan kita ulang kaji. Kita tanya orang, kita join kelas. So that is the fastest way lah untuk kita berjaya. Apa jua bidang yang kita ceburi dan especially di Quantimeter. So kalau sejarah saya, kalau saya nak share, sekitar 10 hari saya join Quantimeter, saya jadi dealer, dan dalam masa 4 bulan selepas jadi buka akaun, saya naik kepada dealer developer. Okay? Dan dealer developer ni, dealer developer ni saya nak bagi ruang orang lain join sikit lagi. Seminit 2 lagi saya akan start lah. Dealer developer ni dia punya manis ni, kan? Sudah pernah tengok lah saya posting kan. Saya kata ibarat macam jadi merchant. Sebab apa? Bila once saya dah jadi DD, saya dah jadi macam santai-santai je. Kalau ada orang tanya, saya share. Saya share lah. Kenapa dengung? Okay, jadi dia punya income tu memang best, kan? Memang best sebab bisnes ni tak perlu kita fokus. Kita biar aje dia jalan dengan sendirinya. Jadi hari ni pun saya sibuk satu hari, daripada tengah hari dah keluar rumah. Lepas ni awak akan tengoklah the real pengalaman jadi seorang consultant ni. Kita akan tengok dia punya payout due dan sebagainya. Saya akan tunjuklah akaun saya semua kan. So itulah kemanisan yang anda dapat apabila anda jadikan platform Quantimeter ni sebagai platform untuk mencari income ataupun kerjaya full time ataupun
part time, terpulang pada anda. Tapi tak wajib pun sebenarnya. Tapi yang penting sekarang malam ni kita nak belajar dulu dia punya produk simpanan emas supaya kita faham. Bila kita dah faham dan kita sharing dengan orang lain. Bila kita sharing itulah yang menyebabkan kita boleh menjana income tak secara tak langsungnya lah. Sedar-sedar ada, sedar-sedar ada masuk lagi. Sebenarnya kita berkongsi kegembiraan, kebahagiaan kita menyimpan emas di Quantum Metal. Tapi pada masa sama, kalau kita kata buat side income tu satu kegembiraan kan, tapi dekat Quantum Metal ni bila harga naik dia ada kegembiraan juga. 2 kali gembira lah kat situ. Walaupun tak menjadi consultant, tak aktif apa ni daftar kawan lain, tapi kita boleh dapat keuntungan jugalah dekat Quantum Metal ni, betul tak Tuan Nobli? Betul. Tapi Tapi saya nak mostly tahu macam Tuan Nobli sendiri, saya yakin dah pastilah sekarang dah dealer developer dah banyak dah ni membeli ni. Apa produk yang Tuan Nobli ambil dekat Quantum Metal ni? Saya pada awal je lah, 5-6 bulan pertama tu saya banyak fokus kepada selamatkan belanja hangus. GCA lah. GCA. Sebab itu cara paling mudah lah yang tak pernah kita fikirkan, bagaimana kita boleh mencipta aset emas dengan duit hutang yang kita nak bayar bulan-bulan. Kalau kita bayar hutang, habislah hutang tu selesai. Tapi kita tak dapat apa-apa lah, dapat selesai hutang saja. Tapi daripada duit yang nak bayar hutang tu, dia boleh jadi aset emas. Which is something yang saya rasa sangat magic lah, yang tak pernah kita fikirkan selama ni kan. Dan ramai orang di luar sana yang tak faham, dia kata too good to be true. So that is something that dia orang kena belajar lah. Kena ambil tahu lah. Kalau dia rasa too good to be true juga, dia tak mau dan terpulang lah kan. Tapi pada orang, setengah orang, bukan setengah lah, ramai orang sebenarnya, saya share dalam masa 5 minit tak sampai, dia dah minat untuk untuk join Quantum Metal. Dalam masa 5 minit je, saya cakap pasal belanja hangus saja secara asas je. Dia kata kita join Quantum Metal ni boleh selamatkan belanja hangus. Dia pun dah macam mana tu? Macam best je kan? Dah. Itu je, sikit je. Kalau awak ada intention untuk mengajak orang lain join Quantum Metal, itu antara poin yang boleh digunakan lah untuk kita ajak orang. Okey, so sekarang dah pukul 9.20. Saya ingat kita boleh fokus terus kepada organisasi dan produk lah Tuan Nobli. Okey, baik. So saya buka slide dulu. Boleh. Sekarang kita dah ada 126 orang dekat ruangan Zoom ni. Alhamdulillah, semakin bertambah. Dah load pun ni. Kita ada download step. Boleh nampak ke ni? Okey, boleh nampak. Boleh besarkan lagi ke? Ni habis besar dah iPad. Okey. Sebab saya nampak, pakai PDF. Tuan dan puan nampak slide. Okey, nampak Muhammad tadi. Okey. Okey, baik. Okey, silakan. So, kita mulakanlah. Jadi kita tahu emas adalah sebagai satu aset untuk kita kembangkan harta dan juga memulihkan ekonomi. Jadi ramai yang tak faham macam mana emas ni memulihkan ekonomi, especially selalu dicanang-canangkan di Quantum Metal. Kalau anda selalu tengok hashtag solusi pemulihan ekonomi. Jadi bagaimana kita nak pulihkan ekonomi kita? Jadi kita ada produk-produk yang hebatlah di Quantum Metal. Okay. So, Lee, you bring virus to me. Apa dia? Ada siapa-siapa bercakap ke? Okay. Jadi kita sekarang dalam bisnes era digital lah. So kita menggunakan platform Quantum Metal ni untuk menguruskan akaun kita. Kita bukan beli emas digital. No such thing emas digital. Sebenarnya kita adalah pembelian emas secara digital. Itu je yang betulnya, bukan emas digital.
Because pembelian emas di quantum method adalah bersandarkan emas fizikal. Nanti saya akan bagi tahu logiknya dekat mana emas fizikal tu wujud walaupun anda tak pegang emas fizikal anda. Okey. Jadi kita hanya menggunakan teknologi digital untuk menguruskan akaun emas kita. Okey, bukan emas digital. Okey, kalau anda Duk Asyik sebut emas digital sebab itulah anda akan dihentam oleh pihak-pihak yang lain yang mengatakan emas digital ni tak wujud. Anda pun bergaduh berbalahlah dengan emas digital tak digital. Sebenarnya kita menggunakan teknologi digital. Apa bisnes sekarang pun ke arah era teknologi digital. Right? Jadi tak perlulah saya mention yang ni semua ni. Kita nak fokus kepada kita punya produk, especially straight away lah pengenalan quantum metal. Okay, ramai lagi yang masih baru kat sini. Jadi syarikat ni dah lama lah. Tahun 2012 lagi dah tubuh. Okay, dengan modal berbayar 10 juta. Okay, modal dia ni, dia bukan guna modal ni untuk bagi pinjaman ataupun nak bayar keuntungan. Tak. Ini set up company dia sahaja. Jadi ada yang cuba memeningkan kita, mengconfusekan kita. Dia kata macam manalah 10 juta dia tu pusing-pusing nak bayar untung emas dan sebagainya. Emas yang kita untung ni adalah disebabkan kenaikan emas tu sendiri, bukannya daripada modal daripada company yang bayar. Itu yang kita kena faham. Okay? Dan quantum metal ni adalah sebuah syarikat lah. Dia tidak perlu daftar dengan Bank Negara Malaysia sebab dia hanyalah seperti Tome, Pokong, Habib Jewels. Dia adalah syarikat jual beli emas, saudagar emas. So dia hanya perlu berdaftar sebagai sebuah entiti syarikat saja, berdaftar dengan SSM. Tetapi hebatnya quantum metal ni, dia supply emas kepada bank-bank tempatan. Okey, kalau nak tahu bank apa? Bank seperti Bank Muamalat, Bank Affinbank, Bank Al-Raji, Alliance Bank, itu semua bank-bank yang mendapat stok emas fizikal daripada quantum metal. Dan quantum metal juga supply kepada badan kerajaan dan juga badan-badan korporat lah. Dan kalau nak tahu, quantum metal ni juga dia supply emas kepada pihak koperasi di bawah anak syarikat mereka iaitu Ako Gold. So koperasi angkasa ada berapa banyak koperasi di bawahnya. Jadi semua koperasi ni akan menggunakan Ako Gold. Okay, syarikat Ako Gold ni adalah anak syarikat QM lah yang supply kepada pihak angkasa. So sangat besar bisnes quantum metal ni. Jadi kalau kita nak mendengar kata-kata orang lain yang tak faham tentang background ataupun syarikat kita ni, memang tak wajar lah. Mereka tak tahu apa pun. Kan? Mereka tak nak kaji sikit pun. Kalau awak buka bank website, bank Muamalat ataupun bank Affinbank, cara macam mana kita nak buat due diligence, kita buka bank tadi, kita cari produk gold. Ini saya bagi ajar siapa-siapa yang rasa tak betul saya cakap ni, cuba buka sendiri. Kita tak boleh hanya mendengar hearsay orang. Kalau masa saya dulu, dia kata bekalkan bank kepada bank, kita pun dapat absorb macam tu. Tapi kita tak boleh nak cerita dengan orang lain dengan fakta yang lebih tepat. So saya buka website bank, saya cari produk gold dia, saya tengok dekat situ ada gold sheet tu, dia menceritakan tentang siapa pembekal emas mereka, iaitu Quantum Metal Sdn Bhd, dan emas yang digunakan adalah jenis brand First Mint. Okey, jadi di situ pun kita dah cukup dapat maklumat yang boleh meyakinkan diri kita lah. Okey. Jadi itu sedikitlah tentang quantum metal yang memang membekalkan emas fizikal kepada bank-bank terkemuka yang ada di negara kita ni. Okey. Dan selain itu quantum metal ni adalah pembekal sistem dagangan emas untuk bank tempatan, dah cakap, merupakan peserta dagangan komoditi. Dia join Bursa Suk Al-Sila. Nanti kita tengok yang ni. Okey, yang penting quantum metal adalah salah satu partisipan dalam Bursa Suk Al-Sila, especially dalam kita punya produk ketiga iaitu JAE. Dan sebelum ini, perunding syariah kita adalah Ishraq Consultancy untuk produk Gold Storage Account. Itu dah berakhir baru-baru ini, dan sekarang ini quantum metal telah pun melantik Tawafuk Consultancy untuk ketiga-tiga produk. Bukan lagi GCA dan GAE. Ini slide lama lah. Okay. Kita baru saja renew sebelum Hari Raya hari itu. Tawafuk Consultancy telah pun memberikan renewal syariah compliance ke atas ketiga-tiga produk
contaminator ni, GSA, GCA dan GAE. Ni 3 produk contaminator. Dan international body adalah Rakaba. Rakaba ni pun badan penasihat syariah yang telah memberikan syariah compliance ke atas produk GCA dan juga GAE. Okey, jadi ada orang mempertikaikan compliance syariah ni. Ada yang kata bayarlah, bolehlah dapat sijil. Tak baik sebenarnya tuduhan-tuduhan macam tu kan. Sebab mereka ni adalah badan-badan profesional syariah compliance di negara kita ni. Okay, walaupun memang ada bayar, of course lah. Orang bekerja, buat audit, mestilah ada bayaran kan. Tetapi mereka ni, siapa di belakang tu? Mereka-mereka ni yang ada background education Islamik kan. Takkanlah orang-orang agama ni nak rasuah semata-mata kan, terima duit lepas tu bagi je sijil. Of course lah ada audit untuk mengesahkan segala transaksi emas yang berlaku di contaminator ini mengikut garis panduan syariah yang dibenarkan. Jadi itu kena fikir logik. Jangan kita terbawa-bawa dengan kata-kata orang. Kita ni ada akal yang Allah bagi, kita nilaikan sendiri. Okay? Jadi cukuplah sebagai kita orang awam untuk tengok adalah sijil. Macam kita lah nak makan sijil halal JAKIM dekat dalam negara. Bila kita pergi keluar, sijil pergi negara Jepun, ada tak halal Jepun certificate? Ada. Dan kita masuklah makan kan. Takkanlah kita nak pertikaikan lagi sampai banyak benda. Cukup setakat itu sebagai pengetahuan orang awam. Dan syarikat-syarikat ini tidak perlu pun mendedahkan detail audit tu kepada orang awam. Melainkan syarikat benarkan, syarikat contaminator benarkan kan. Itu antara urusan mereka berdua lah. Jadi kita ni sebagai orang awam cukup kita tahu yang produk emas contaminator ni patuh syariah. Itu dah cukup. Lain-lain kalau kita fikir mendalam bukan bidang kuasa kita dah. Kita pun bukan ada ilmu banyak sangat sehingga mendalam menjurus dalam bidang emas ni. Cukup kita dapat tahu ada fizikal, ada kepatuhan syariah. Dan kepatuhan syariah ini bagus di contaminator pada saya sebab setiap tahun dia renew. Sebab apa kena renew setiap tahun? Pada saya itu adalah audit yang terbaik untuk memastikan transaksi ini berlaku secara patuh syariah, ikut garis panduan. Sebab macam kita kerja sebagai seorang penjawat awam di office setiap tahun ada renewal audit ISO. Kan? Dia nak pastikan kualiti kerja kita tu mengikut standard piawai yang ditetapkan. Ni ada juga syarikat lain yang sijil dia tak renew pun bertahun-tahun. Alasan tak payah. Sekali itu dah cukup. So terpulanglah masing-masing. Kita tak kata salah, kita tak kata betul. Terpulang. Yang betul-betul lah. Tapi kalau yang bagusnya, kalau renew tiap-tiap tahun, lagilah menimbulkan keyakinan yang lebih tinggi kepada kita. Itu cukup bagus. Kalau dia renew, bukannya ni dia kata kalau renew ni ada macam sekarang Isra' tak buat dah. Okey, tengok sekarang ni. Isra' dulu buat GSA je. Kan bagus kalau satu badan dia buat 3 sekaligus. Dulu peringkat awal ada macam-macam consultancy. So sekarang dia nak standardize, dia buat satu je ataupun 2 cukup. Tapi dilakukan secara berkala. Every year renewal. Okay, good. Itu pada saya bagus, cukup bagus. Sebab saya mengambil kira pengalaman bekerja di sektor awam pun setiap tahun ada audit. Untuk memastikan kualiti kerja tu pada garis panduan yang ditetapkan lah kan. Itu dia. Okay. Now kita tengok lokasi pejabat. Kita ada di HQ kita di Penang. Siapa berada dekat utara bolehlah ke sana. Saya pun dah pergi dah sekali baru-baru ni, pada bulan puasa baru ni, dapat stok kurma 1 kotak dalam kereta, tak bagi-bagi siapa lagi hari ni. Tak buka-buka sampai hari ni bonet keretanya. Dan di Kuala Lumpur pun saya pernah pergi di G Tower tingkat 16. Sarawak dengan Johor saya tak pergilah. Saya berada di KL, saya pergi 2 tempat ni. Kebetulan saya pergi outstation, saya singgah di Pulau Pinang, di Jalan Residensi dekat dengan Hospital Pulau Pinang. Okey. Ini kita punya office lah. Memang cantik tuan-tuan dan puan-puan ni. Kalau pergi masuk je contaminator punya office, rasa mewah. Masuk. Adakah scammer ni, syarikat yang dikatakan scammer ni nak buat office dia macam ni? Nak berhabis macam ni, nak sewa bagai. Biasanya syarikat scammer tu tak wujud office dia tak tahu kat mana. Tapi yang ini tersergam indah di Pulau Pinang tu. Kalau pergi sana, saya masuk, memang lain macam aura dia.
kita yang dah lama dekat content meter pun rasa semangat. Bawa klien, bawa datang, dia ada bilik seminar yang kita boleh gunakan untuk buat discussion dan sebagainya. So kalau awak berada berhampiran, bawa klien awak datang situ, guna je bilik yang ada kat sana. Mereka benarkan. Kalau nak discuss apa-apa kan, masuk bilik tu, aircon bagai dengan sofa yang mahal dan sebagainya. Jadi kita guna je fasiliti yang ada di office content meter. Mereka alu-alukan kita. Okay? Saya pergi baru ni memang best lah duduk situ. Kan? Walaupun saya datang pagi dan balik pada waktu tengah hari, datang balik hari daripada KL, tak terasa penat dia sebab kita datang pergi satu tempat yang menyediakan satu fasiliti yang sungguh apa orang kata sungguh menenangkan lah kita duduk sana. Okay. So ni Johor, awak boleh Google lah sebenarnya address ni ada je dekat Google kalau kita nak tengok nanti. Okay. So inilah yang saya katakan tadi, hanya daftar SSM saja syarikat ni, tak perlu daftar dengan SC. Jangan memandai-mandai pula, ni syarikat tak daftar dengan Suruhanjaya Security. Ini bukan syarikat pelaburan, ini syarikat jual beli emas. Itu kena set dalam mindset kita lah. Syarikat jual beli emas hanya perlu daftar syarikat SSM saja. Bukan dengan bank negara, bukan dengan SC. Okay. Inilah founder kita, Datuk Lim Kong Soon. Okay. Ni kalau awak pergi ke QM hari tu, kalau pergi sana boleh jumpa lah kalau ada kebetulan. Itu hari saya datang ke sana, dia baru nak keluar, nak pergi mana dah. Jadi tak sempat nak bergambar dengan dia. Okay, ini orang penting. Ini juga salah satu fakta yang kita boleh gunakan lah untuk kita meyakinkan kawan-kawan kita. Kenapa? Sebab inilah Haji Kamarizaman, orangnya pernah bekerja di Bank Negara, iaitu bekas pengarah Jabatan Pembangunan Kewangan Perusahaan Bank Negara. Dia yang director dekat Bank Negara yang mengawal selia lah syarikat-syarikat yang red flag, yang ada unsur-unsur red flag. Okay, so sebagai seorang yang pernah berkhidmat di Bank Negara dan selepas bersara join content meter, something to ponder lah, something to think lah kan, untuk kita nilaikan content meter ni sejauh mana keseriusan untuk menjadi sebuah syarikat emas yang nombor kat negara kita ni. Okey, jadi anda telah memilih sebuah syarikat yang pada saya memiliki barisan pentadbir dia yang baguslah. Okey. Okey, quantum metal ni dia melaporkan AMLA. Okey, sebab itu bila awak buka quantum metal punya account, awak kena buat KYC. KYC ini maksudnya know your client. Kita kena IC card kita depan belakang. Okay, sebab dia tak nak duit yang beli emas ni adalah duit daripada kegiatan-kegiatan yang haram. Okay, orang buat merompak, beli emas, nak selamatkan emas ataupun penyeludupan wang haram dan sebagainya. So QM adalah sebuah syarikat yang melaporkan AMLA kepada bank negara. Jadi adakah sebuah syarikat yang dikatakan bakal tersontot ini nak apa orang kata, nak buat aktiviti-aktiviti reporting AMLA sebegini? Kita fikir-fikirkan. Ini sebuah syarikat yang serius untuk menjadi sebuah syarikat emas terulung di negara ini. Okay, then ini kita katakan tadi, okay, Quantum Metal adalah sebuah syarikat ataupun peserta dalam Bursa Malaysia Islamic Services ataupun Bursa Suq Al-Sila. Okay, jadi dia telah daftar syarikat dia ni untuk menjadi salah satu peserta dalam Bursa Suq Al-Sila Komoditi. Okey. Jadi kita akan lihat sejauh mana peranan Bursa Suq Al-Sila dalam kita punya akaun emas di Quantum Metal ni. Okey, ini yang sebelum ni lah. Okey, Ishraq ni pun kalau anda baru tahu, Ishraq ni adalah anak syarikat bank negara lah. Jadi sebelum ini anak syarikat bank negara sendiri telah memperakui produk emas Quantum Metal, akaun gold storage account. Jadi boleh fikir-fikirkanlah. Maknanya walaupun sudah tamat CJ tu dah tidak lagi di-renew, tetapi kita boleh fikir kalau anak syarikat bank negara pun boleh bagi kepertuan syariah pada masa yang lalu, bermakna benda ini bukanlah emas digital. Okey. Jadi kita fikir-fikirkan dekat situ. So next. Okay, ini dah tamat lah. So saya tak perlu huraikan benda-benda yang dah tamat. Cuma kita dah ada sekarang ni
apa ni, kita dah ada sijil yang baru. Ni Tawafuk. Okey, daripada Tawafuk Consultancy. Okey, Tawafuk ni pun bukan baru lagi syarikat dia. Tahun 2015 dah hampir sedekad dekat negara kita ni. Jadi Tawafuk sendiri pun dah banyak awards dah menang. Jadi kalau orang yang nak cakap tadi Tawafuk ni boleh bayar dan sebagainya, tengoklah dekat bawah ni pelbagai awards telah pun dimenangi oleh syarikat Tawafuk Consultancy. So simply ke sebagai syarikat yang ambil payment dan bagi sijil ni nak dapat award sebegini. Okey. Jadi bukan calang-calang lah syarikat syariah yang telah dipilih oleh Quantum Metal untuk mengaudit segala transaksi emas di Quantum Metal ni. Okey, Rakabah LLC. Okey, daripada 2007 lagi dan pernah menang audit firma audit syariah terbaik untuk tahun 2016. Okey. Jadi sebab apa Rakabah ni? Rakabah ni dia base dekat New York. Kalau tak salah saya, nanti kita akan tengok dia punya sijil surat dia. New York sebab QM ada buka saham lah, saham QME di Nasdaq dekat US. So mereka memerlukan satu badan international untuk audit produk QM ni. So Rakabah ni base dia dekat US, New York. Okay. Jadi itulah antaranya. Inilah dia sijil akreditasi syariah untuk JAE oleh Lembaga Pengawasan Syariah QME. Okay, so ini daripada Rakabah. Okay, so Syekh ni tengok Syekh Nizam, Abdul Bari Marshall, Dr. Abdul Razak, semua ni mereka yang berada dalam Rakabah LLC, Syariah Audit and Islamic Financial Advisory di USA sana. Okay. New York City. Office Quantum Metal Exchange One World Trade Center based di New York City. So syarikat QM ni bukan syarikat lokal semata-mata, dia dah pergi ke global. Kalau kita buka akaun nanti, kita boleh registerkan ramai sahabat-sahabat daripada luar negara sana sebab ada banyak negara, option negara untuk register akaun Quantum Metal. So itulah kalau kita fikir scammer takkan nak scam negara Malaysia kan. Tak berbaloi lah. Jadi dia serius lah untuk mengembangkan bisnes ni sampai ke luar negara sana. Okay. And then ni dia juga bagi sijil akreditasi syariah untuk produk GCA, Gold Convert Account. So bagi mereka yang baru join ni tak apa, fahamkan dulu basic background company ni yang penting. Okay, sebab nanti awak akan berhadapan dengan soalan-soalan daripada orang-orang di sekeliling tentang syarikat ni. Jadi kita boleh explain kepada mereka syarikat ini adalah syarikat yang sentiasa menjalankan regularly audit syariah compliance mereka dengan syarikat-syarikat yang terkemuka. Okay, bukan calang-calang syarikat yang dia pilih. Syarikat-syarikat yang mendapat pengiktirafan di peringkat tempatan dan juga antarabangsa. Okay, baik. So ni Rakabah ni bagi 3 produk lah sebab dia base dekat luar negara kan. Jadi kita perlu juga satu syarikat luar negara untuk kita pergi jauh lagi dalam bidang simpanan emas di Quantum Metal ni lah. So inilah bukan rakan niaga lah sebenarnya. Pada saya ialah macam dia punya pelanggan dia siapa. Quantum Metal punya pelanggan adalah bank muamalat. Okay, dia supply kepada klien dia bank muamalat. Alliance Bank, Al-Raji, Affinbank. Okay, yang ini Bank of China. Okay, and then saya kata tadi Akko, Angkasa semua tu. Dan kalau kita nak ambil emas fizikal kita, kita juga boleh collect di Ar-Rahnu Tekun. Okay, so anugerah pencapaian dah terlalu banyaklah pencapaian-pencapaian yang telah dicapai oleh syarikat Quantum Metal ni. Jadi ini yang saya katakan tadi, kalau kita buka bank punya website, kita cari produk gold tu, kita akan jumpa kat sini gold supplier Quantum Metal kan. Ada juga yang nakal, dia kata alah ini semua tipu ni, semua boleh buat sendiri ni. Takkanlah website, daripada website bank tu kita buka, bukan kita jumpa kat mana-mana. Kita buka website bank, kita klik kat situ produk gold dia keluar benda ni. Jadi daripada bank tu sendiri, bukan syarikat Quantum Metal punya website. Okay, dekat bank website awak akan jumpa benda ni. Okay. So Alliance Bank, banyaklah. Kalau kita buka FPIN pun kita jumpa gold supplier dia siapa.
Jadi benda-benda macam ni boleh menambahkan keyakinan kita untuk membuka akaun simpanan emas di Quantum Metal. Adakah sebuah syarikat yang dikatakan scammer macam gini, bank berminat nak jalankan kerjasama? Cuba fikir-fikirkan. Kalau betul scammer, bank tak akan bekerjasama daripada awal lagi, sebab bank ni berada di bawah seliaan Bank Negara Malaysia. Sudah tentu sebelum mereka menjalinkan urusan bisnes dengan Quantum Metal, mesti dia dapatkan nasihat daripada bank negara, macam yang Department Haji Kamari kerja tu kan. Jadi dia akan dapatkan advice daripada bank negara dulu. Okey, membuat kajian, membuat siasatan. Jadi tugas kita dekat sini dah lega dah. Dari segi syariah compliance pun, bank pun ada syariah department mereka. Jadi dekat situ pun kita banyak dah kita dibantu oleh due diligence yang dilakukan oleh pihak bank. Mereka lagi lebih detail daripada kita orang awam. Okey. Jadi Quantum Metal ni juga berdaftar dengan World Gold Council, okey, yang berpusat di Bahrain. Okey. So produk Quantum Metal telah diperakui mematuhi piawaian syariah AUFI. AUFI ni Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Dia dekat sini, kat AUFI ni tak salah saya, standard nombor 57. Untuk memberikan kepatuhan syariah gold produk, dia tengok standard nombor 57. Antara yang saya boleh ingat, yang saya pernah baca, dia kata produk tu kalau beli emas mesti dah ada sijil dia, sijil emas. Okey, kalau kita beli emas Quantum Metal, dia memang ada gold certificate, ada nombor siri. So pada saya dekat situ pun, antara yang saya boleh faham secara mudah, dah menepatilah apa kehendak AUFI ni. Okay, standard nombor 57. Kalau baca dalam bahasa Inggeris lah. Tapi antara dua benda yang paling utama yang dikatakan adalah ada sijil dia, ada nombor siri dia. Sebab kita beli kadang, sebab kita faham di Quantum Metal kita beli serendah RM10. So takkanlah RM10 nak bagi awak macam seredak-seredak je kan. So that's why kita berkongsi satu jongkong emas. Di situ ada awak punya nombor siri. Okey, bahagian ni, pucu ni awak punya lah contohnya. Petak ni, bahagian-bahagian ni awak punya sebab awak beli banyak sikit. Jadi dia bagi nombor reference untuk merujuk pada jongkong emas yang mana sharing jongkong emas tu. So that's why kita boleh dapat produk patuh syariah lah. Okay. Jadi tak berbaloi lah kalau nak beli RM10. Memang nampak apa saja kan. Tuan-tuan dan puan boleh fikirkanlah, RM10 dapat 0.003 gram. Jadi besar manalah emas kita tu kalau RM10. Okay, kalau RM100 tu, kalau orang Kelantan kata, hinggalah juga, nampaklah juga. Macam tu. Okay. Jadi AUFI ni bukan calang-calang punya garis panduan lah dalam memberikan kepatuhan syariah produk Quantum Metal. Okay. So Quantum Metal di 13 buah negara. Sebenarnya lebih daripada ni. Kalau kita buka akaun Quantum Metal dalam sistem yang baru, memang banyak negara sebenarnya. Lebih daripada ni. Saya pun tak kaji dah berapa banyak puluh negara yang dah ada dalam senarai sistem terbaru. Kalau kita nak register, nanti kita akan nampak negara mana. Banyak sangat. Sampai ke Afrika ke Brazil, Amerika Latin pun ada lah kalau tak salah saya. Okay. Yang ini, yang paling best kita sebagai penyimpan emas di Quantum Metal. Brings ni. Brings ni apa? Brings ni kalau kat Malaysia ni macam Securiforce lah. Securiforce. Tapi Brings ni, dia di Singapura, okey. Tapi yang kita punya emas ni disimpan di Brings dekat Singapura. Walaupun dia berada di banyak negara, tapi kita punya simpanan emas yang kita beli tu walaupun RM10 disimpan di Brings. Awak boleh buka Brings, apa itu Brings, untuk memberikan keyakinan. Saya pun study. Brings memang ada untuk gold storage account, untuk menyimpan emas di sana. Jadi QM menggunakan facility Brings untuk simpan emas-emas kita yang kita beli tu di sana. Bila kita nak, kita hanya tekan option untuk physical withdrawal, maka akan diberikan emas tu kepada kita, sama ada kita nak post ke rumah ke, kita nak ambil dekat Ar-Rahnu ke, ataupun kita nak pergi collect dekat office Quantum Metal sendiri. Tetapi sejurus kita beli, emas itu akan disimpan terlebih dahulu di Brings dekat Singapura. Dan Brings ni, simpanan dia ada insurans. Insurans oleh Lloyds London. Lloyds London ni satu badan insurans yang memberi perlindungan ke atas simpanan emas lah. So walaupun kita beli RM10, cuba bandingkan kita beli tempat lain RM10 emas,
ada tak dia bagi insurans? Kalau tak ada, then itu salah satu kelebihan. Walaupun beli emas RM10, emas kita dilindungi oleh Lloyds London dan disimpan di fasiliti Brinks yang telah mempunyai pengalaman begitu lama dalam menguruskan simpanan-simpanan emas. Banyak klien dia. Jadi Quantum Metal ni salah satu klien kepada Brinks lah. Okey. Peti besi dia simpan kat sana. Jadi kita tak payah bayar peti besi. Kalau kita simpan emas sendiri, kita pergi bank, kita kena bayar kan peti besi dia. Saya pun tak pastilah berapa banyak charge yang dikenakan kalau peti besi bank. Okey. Inilah Lloyds London 100%. Awak tengok certificate issue to Quantum Metal Sdn Bhd. So memang serius lah syarikat ni. Kan? Betapa serius ni memberikan kita solusi. Apa-apa jadi pada syarikat, kita hanya tunjuk pada Brinks, okey, kita boleh dapat balik kita punya emas. Okey, banyak orang tanya kalau syarikat bankrupt lah dan sebagainya, bagaimana dengan emas? Bagaimana emas kita? So kita ada insurans. Jadi kita boleh tunjukkan sertifikat, sebab tu gold certificate tu penting untuk menunjukkan emas kita yang mana satu, jongkong yang mana satu emas kita tu. Sebab dia ada nombor reference dekat sini, nombor siri dia. Jadi inilah, dia cek. Okey, katakanlah ini assumption lah kan. Rack 10. Okey, rack 10, para yang keberapa. Okey, jongkong yang keberapa pula. Contohnya begitu. Okey, sebab tu penting nombor siri tu. Jadi dia tahu nak trace dekat mana. Okey. So, inilah kelebihan. Walaupun awak beli sebanyak RM10, awak tetap dapat insurans Lloyds London ke atas simpanan emas tu. Okey, yang ini pula. Umum dan kebanyakan orang tahulah QM adalah pembekal distributor emas jenis brand Perth Mint Australia. Perth Mint adalah milik syarikat Australia government, Western Australia government, iaitu berpusat di Perth. Okay, dan emas ini dikatakan antara top 5 lah yang berkualiti tinggi dan berdaftar dengan LBMA. Emas LBMA ni apa maksud dia? LBMA tu London Bullion Market Association. Kalau emas tu dia ada tulis LBMA, dia bawa pergi kedai nak jual, dia tak perlu lagi buka packaging. Okey, kan macam ni awak nampak dia salut dengan background hitam tu kan. Dia tak perlu buka, dia tak perlu gunting, dia memang terus ambil saja dan timbanglah. Okey, LBMA certified tu. So itu penting kita beli LBMA. Tapi kalau kita beli emas yang tak ada LBMA, dia akan gunting timbang dulu, cek dulu ketulinan dia, barulah dia bagi harga. Okay, tapi kalau LBMA punya emas, tak perlu lagi. Straight away dia ambil. Okay, berlaku di mana-mana sahaja awak bawa ke seluruh dunia ni. Okay, so kita adalah pengedar eksklusif ataupun distributor. So macam mana nak mengesahkan? Adakah ini saja kata-kata manis nak bagi menyedapkan orang join Quantum Metal? Okey, sekali lagi awak boleh pergi ke website dia. Website Perth Mint ni, saya pernah buka. Perth Mint, saya cari distributor. Okey, lepas tu jumpa Asia. Saya tengok lagi Asia, jumpa Malaysia. Malaysia, tengok-tengok siapakah syarikat, ada dua, Tome dan juga Quantum Metal. Jadi di situ pun saya dah buat pertimbangan, tu yang saya kata saya study, saya kaji. Bila saya kaji, saya tak jumpa pula yang kata-kata ataupun nasihat-nasihat orang lain kan. Ni dia kata sama macam Tok Belagak dan sebagainya. Jadi saya tengok macam mana nak sama. Benda tak sama. So saya teruskan juga untuk buka akaun simpanan emas ni. Okay. Dan kalau awak buka saja dulu pun tak ada masalah. Buka tak makan duit pun kan. Kita kaji dulu, buah hati baru kita beli. Okay. Sebab lagi pun pendaftaran adalah percuma. Okay, ini dia katakan tadi. Bila kita buka website, jumpa Malaysia, Quantum Metal dan Tome tadi. So, adakah terbukti sharing yang kita dengar daripada sesiapa saja yang telah join QM ni? Maka terbuktilah memang betul Quantum Metal adalah distributor kepada QM. Ini saya dah cerita tadi, angkasa di bawah aku tadi. Aku dah membekalkan emas kepada QM. Okay, so kenapa kita pilih emas? Sebab kita tahu emas ni daripada tahun 2002, dulu harga RM36 per gram. Pada hari ini dah harga dia RM300 per gram. Okay, emas ni. Jadi berapa banyak persen dah ni peningkatan dia ni? Kalau ikutkan dah meningkat sebanyak
607% selama 20 tahun. Jadi walaupun begitu 600% dalam 20 tahun, kita kata average 30% setahun, saya lebih suka mengambil pendekatan tak adalah cerita terlalu high sangat 30% setahun macam janji manis pula kan. Sebab emas ada turun naik dia. Jadi kalau kita ambil average 10% pun dah cukup tinggi daripada platform-platform simpanan yang ada lah, macam tabung haji, ASB dan sebagainya. That's why kalau kita nak kembangkan duit kertas, kita simpan emas lah lebih baik. Okay. Jadi di sini kita boleh buat pertimbangan. Kalau kita pernah simpan dulu 2002, sekarang 300, katalah kita ada 100 gram, dah berapa banyak dah emas tu kan. Macam itulah ibarat dia. Jadi urus niaga emas konvensional ni apa benda ni saya tak berapa faham apa benda ni. Dia punya ni tak apalah, move lah. Okey. Emas adalah simpanan sebenar dan perlu dibelanjakan di jalan Allah. So tu kita kita simpan emas, kita bayar zakat juga kan. Jadi zakat itulah kita membantu agama kita untuk berkembang insya-Allah di jalan yang sepatutnya. Okey, jangan kaya simpan emas saja tak bayar zakat pun tak guna juga. Okey. Jadi sekarang ni kita nak masuk pada produk QM lah. Tadi saya cerita pasal background lah background syarikat untuk kita lebih yakin, dan now sekarang tibalah masa dia untuk kita memahami apa itu QM. Masa jalan ni. So produk dia ada 3 saja. Yang pertama, Ghost Storage Account. Okay, Ghost Storage Account ni untuk kita buat simpanan jangka masa panjang. Kita nak tukar duit kertas kita kepada kepada aset emas. Okay, duit kalau kita simpan dalam bank, dia tak akan meningkat nilai. Okay, kecuali ada dividen. Dividen pun berapa je kan. Tapi gold, duit yang kita sudah masukkan dalam akaun emas, apabila berlaku kenaikan emas, emas yang ada dalam akaun emas tu akan memberikan peningkatan nilai. So itu dia. Jadi Ghost Storage Account dipanggil GSA. GSA singkatan dia. Jangan confuse sebab nanti awak akan dengar satu lagi A kat belakang, iaitu GCA. So GSA ni adalah simpanan, storage, S for storage. Jadi kita boleh beli emas sebanyak RM10. Okay? Serendah RM10. Jadi mudahlah, semua orang boleh simpan emas serendah RM10. Okay? Siapa-siapa pun mampu beli. Student pun boleh beli. Kan? B40 pun boleh beli. Jadi rugilah kalau kita tidak memanfaatkan GSA untuk memiliki aset. Sebab emas ini adalah aset. Nak beli rumah, nak beli tanah, nak beli apa kebun dan sebagainya mahal, tak ada duit. Tetapi kita boleh beli aset emas yang juga mempunyai peningkatan nilai seperti mana kita tengok sejarah dia 20 tahun yang lalu 600% dah meningkat. Jadi why not kita beli sikit-sikit. Hari ni beli RM10, besok nak beli RM11.5 pun boleh. Nanti minggu depan nak beli RM22 pun boleh, tak ada masalah. Dan kebaikan GSA ni tuan-tuan dan puan-puan, sesiapa yang pernah beli emas di platform yang lain, ada juga yang mengatakan GSA ni, platform lain punya tu, dia kata dia boleh beli ansuran. Tetapi mesti lock price 1 gram. Okay, bila dia beli lock price 1 gram, dia kena bayar ansuran. Bila cukup payment dia tu, tiba-tiba emas tu jatuh. Boleh faham tak? Dia lock, katalah harga dia lock RM300 per gram. Tapi pada hari yang dia sepatutnya bayar dia punya ansuran tu, tiba-tiba emas jatuh pada RM280 per gram. Dia still tetap kena bayar 300 sebab dia dah ada perjanjian untuk menyelesaikan ansuran tersebut untuk 1 gram RM300. Tetapi di Quantum Metal kita tak ada ansuran-ansuran macam ni. Kita simpan ikut kita punya suka hati. Kita simpan ikut kita punya santai-santai. Nak simpan 10, RM11.5 tadi, ikut suka. Tiba-tiba pada masa tu RM280 jatuh daripada RM300 kan. Kita masa tu katakanlah akaun kita ada RM250. Kita pun top up RM30. Dah cukup 1 gram. Kan? So santai-santai je GSA ni. Tak ada terikat. Sebab apa? Bila kita lock price, yang saya faham, mungkin kalau saya salah lah. Satu, kita dah lock sebab kita dah berjanji dan syarikat pun akan bekalkan seperti mana yang kita nak. Tapi bila kita langgar perjanjian, of course kita kena penalty, betul tak?
Jadi di QM ni tak ada penalti macam ni. Awak simpanlah ikut suka hati awak tapi serendah RM10 di GSA. So bila emas jatuh, kita boleh dapat emas yang lebih murah. Jadi tak ada istilah. Sebab apa orang lock price ni? Sebab dia bimbang duit yang ada kat tangan dia takut habis, tak beli emas, nanti habis duit ni tak ada apa pun dapat. Tetapi di QM tak perlu risau. Ada duit banyak mana sekarang, beli saja GSA. Itu je, simple. GSA is very simple, very straightforward. Okay, gold convert account. Lepas ni saya akan tunjuk account saya sendirilah, kita akan tengok practically macam mana. Okay, gold convert account ni lah tarikan utama juga di QM, di mana kita ni ada pendapatan, kita ada perbelanjaan, kita ada komitmen bulanan nak bayar. Tapi kita boleh gunakan duit yang kita nak bayar tadi untuk buat simpanan emas. Yang ini yang ramai orang tak faham. Macam mana tu? Aku tak payah bayar hutang ke? Kena bayar. Tapi sebelum bayar hutang, sebelum bayar komitmen, bayar kereta, rumah sewa, bil elektrik dan sebagainya, bayar duit van sekolah anak, kita beli dulu gold. Kita backup dulu kita punya gaji pendapatan kepada gold. Okay, 100% kita beli. Kalau kita mampulah, kita buat dengan semua gaji pun boleh, kita nak guna sebahagian gaji pun saja pun boleh. Sebab bila kita beli hari ni contohnya RM1,000, 100% lah, kita anggap RM1,000 ni 100%, maka kita akan dapat balik keesokan harinya paling cepat, kita akan dapat 85% balik dalam akaun kita, iaitu RM850. QM bagi 85% balik duit kita. Jadi kita secara tak langsung kita dah biarkan duit kita dah jadi 100% gold dan 85% tunai. So nampak tak perkembangan dia tu, jadi duit yang 1,000 tadi dah meningkat value jadi 185% lah kalau kita campur. So that is how kita kembangkan harta kita di Quantum Metal dengan solusi Gold Convert Account, GCA. C for convert, S for storage. Jadi dia kita 85%. Okay, bahasa mudah yang lain, saya tak nak cerita terlalu detail sebab nanti kita akan tengok benda ni pada presentation yang akan datang oleh speaker lain. GCA ni ibarat pajakan lah, pajak Ar-Rahnu. Tapi pajak Ar-Rahnu, beza dia dengan GCA ada beza. Kalau siapa yang biasa pergi pajak dekat luar, Ar-Rahnu, biasa paling tinggi pun saya jumpa 75% dia bagi balik duit. Jadi kita 85% daripada duit yang kita beli. Okey, tapi Ar-Rahnu 75% daripada nilai barang kemas yang kita bawa untuk pajak ke sana. 75% daripada barang kemas. Tapi yang ini 85% daripada nilai duit yang kita beli. Dan Ar-Rahnu, ini basic-basic je dulu. Ar-Rahnu charge 1% hingga 1.5% sebulan. Dan ada tempoh. Kena simpan dekat sana, ada tempoh. Ada 6 bulan sampai setahun, ada mungkin sampai setahun setengah. Dan kalau tak tebus dalam tempoh tu, Ar-Rahnu, emas kita boleh dilelong. Persoalannya sekarang, kalau kita pergi Ar-Rahnu ni, memang kita boleh dapat duit, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi bagaimana kita nak tebus balik barang kemas kita dengan membayar 75% tadi? Contoh awak bawa barang kemas RM10,000, awak kena bayar balik RM7,500 dan juga dia punya charge dia tadi tu, charge simpanan dia tu, upah simpan dia tu. Tak ke berat, sedangkan kita tak ada pekerjaan sampingan pun. Kita tak ada pun side income yang lain. Tapi cukup masa kita kena selesaikan hutang yang kita pinjam dengan Ar-Rahnu tadi. Dekat situlah risiko dia, emas tu boleh dilelong. So apa beza dengan QM? QM berbeza sama sekali sebab QM ini adalah solusi. QM bagi 85%, QM hanya charge 3.5% setahun. Kalau Ar-Rahnu 1% setahun tu dah 12%. Okay. Kalau 1.5%, 18% setahun. Dah tinggi. QM 3.5%, tetapi tak ada pula tempoh simpanan. Tak perlu bayar bulan-bulan apa-apa pun dah. Sehinggalah emas yang kita simpan dalam GCA ni mencatatkan keuntungan apabila emas naik kemudian, kita hanya perlu, dia panggil istilah dia terminate. Nanti saya tunjuk. Terminate saja. So bila terminate, sistem akan kira siap-siap berapa yang kita pinjam. Contoh tadi kita pinjam, kita pakai 85%, 850. So
Emas yang 1000 yang kita beli mula-mula tadi naik 1200. Kita nak jual masa tu. Dia akan tolak siap-siap dengan 800.5 dan tolak dengan 3.5% setahun. Contohlah tahun depan dah jadi 1200. Lepas tu tolak dengan 85% yang kita pakai tinggal 300.5 kasar. Tolak 3.5%, contohlah dalam RM20 atau RM30, tinggal lagi RM320. Jadi RM320 ni kita punya lah. Okay, so duit tadi 1,800.5 kita dah pakai, hangus dah habis dah, tapi masih lagi boleh bagi kita pulangan, bagi kita keuntungan pada masa akan datang. Itulah hebatnya GCA. Kalau tak faham boleh tanya lepas ni Okay, sebab saya ada masa suntuk ni, ada lagi 15 minit. Okay. Dan yang ketiga adalah Gold Asset Enhancement. Yang ini ibarat dia macam ni. Gold Asset Enhancement ni ada dua jenis, iaitu JAE 5 dan 10. Ni storage dah saya dah cerita tadi. Patutnya saya ke bawah ni. Kita ada, tengok kat sini kita ada Machine ATM Gold bukan calang-calang. GCA ni tadi saya kata GCA. Ini 1,000 dapat 85% tunai. Kita dapat simpan emas 100%. Okey. Tuan Nobli, Kita saya dapat. rasa Jadi saya rasa soalan yang ada dekat ruangan chat ni berkenaan dengan yang Tuan Nobli share sekarang. Daripada GCA. Puan Hannah. Kalau emas tu turun macam mana? Emas turun jangan jual. Kita jangan jual. Rugi sebenarnya terletak pada kita, bukan pada emas tu. Emas tak ada rugi. Rugi ni kita. Sikap kita. Kita menjual di kala emas jatuh. Emas tengah jatuh. Okey. Tapi gram emas kita masih kekal. Kalau kita beli RM1,000, contoh RM1,000, harga dia RM250 per gram. Berapa gram kita dapat? Kita dapat 4 gram Okey. Emas jatuh. Kita beli tadi RM250 per gram. Tiba-tiba emas jatuh RM240 per gram. Adakah gram asal itu menyusut? Tidak kan? Sebab itu gram tak nyusut. Yang nyusutnya nilai emas tu. Jadi kita jangan jual lah pada ketika harga sedang rendah. Dan sebab dia up and down. Sifat emas ni dia ada turun naik sikit, turun naik, dan dia boleh meroket, dia boleh terbang lebih tinggi. Jadi dan kita dah tengok dah dalam tempoh 20 tahun tadi 600% emas dah meningkat. Jadi kalau kita boleh bersabar setahun, 2 tahun, 3 tahun, insya-Allah lah kita tak rugi. Kalau yang rugi tu hari ni beli esok nak jual, itu rugi. Jadi mindset emas ni kita kena ada kesabaran juga. Yang pentingnya sekarang solusi ni membantu kita. Selama ni kita tak ada simpanan pun, asyik bocor je. Itulah GCA nak tolong kita. Dengan duit tu yang kita nak bayar hutang habis. Tapi tak ada apa dah. Hutang habis je lah. Okay, saya bagi contoh. Ali beli kereta Myvi lah. Abu pun beli Myvi, RM500 sebulan, dua-dua orang ni bayar. Seorang tak percaya GCA, dia bayar je lah Myvi dia RM500. Cukup 9 tahun, habislah Myvi tu. Dan harga Myvi masa tu tinggal lah katalah RM15,000. Kereta second hand yang berumur 9 tahun. Sama juga kereta Abu, tak ada beza pun. Cuma Abu tadi, sebab dia konsisten setiap bulan, dia buat GCA dulu sebelum dia bayar dia punya Myvi. Bayangkanlah, kalau RM500 sebulan dia buat, dapat berapa gram, kali dah dengan 9 tahun, hari ini harga emas RM300 per gram, 9 tahun lagi berapa agak-agaknya harga emas kita katakan? Boleh pergi RM500 per gram? Apa yang Abu dapat? Abu ada sebuah kereta Myvi yang nilai pasaran second hand dia RM15,000 dan ada sejumlah simpanan emas yang kira sendirilah. RM500 tu dapat, kalau 200.5 per gram kita kata dapat 2 gram sebulan. Setahun 24 gram. 9 tahun dah lebih 200 gram kita kata. 200 gram pula kali dengan RM500 per gram. So ada lebih kurang 100,000 nilai dia kat situ kan. Tolak balik dengan yang dia pakai setiap bulan 85% lah. Dengan syaratnya. Tapi dekat situ kita dapat dia ingat. Abu dapat beli sebuah kereta baru Myvi juga. Sekali lagi dia minat sangat Myvi, tak nak tukar kereta lain. Dia jual yang second hand tu RM15,000, dia top up dengan GCA dia yang dah untung tadi. So dia dapat beli, mungkin silap bulan-bulan dia beli dengan cash je, tak ada hutang lagi dah. Cuma kali ni je sebab dia baru kenal quantum method. Lepas ni dia mampu beli macam-macam benda, tak perlu berhutang lagi.
sebab dia ada duit daripada simpanan emas GCA dia. Dekat sini yang kita nak fikir-fikirkan. Adakah kita reda nak hanguskan begitu saja atau kita dah mula fikir aku perlu buat mulai sekarang GCA ni. Kalau tak faham nanti kita boleh bincang lagi Pak ni Okey, so ini yang kata tadi. Ya. Kita ada soalan berkenaan dengan GCA dekat ruangan chat berkenaan dengan zakat. Perlu tak zakat untuk simpanan GCA ni? Perlu. Zakat emas perlu. Zakat emas GCA ni kita kan buat 1,000 kita dapat 85% duit cash kan. Maksudnya mana pergi 15% tu? 15% tu pada goal yang 100% tadi yang 1,000 tu. Okey, jadi goal kita 15%. Maksudnya bila cukup setahun nisab dia tu cukup haul setahun, kita kena bayar zakat lah dengan syarat 15% tu bersamaan dengan berapa 85 gram salah saya. So setahun, tapi kalau kita tak sampai setahun, kita katalah pada bulan ke-11 kita dah jual. Emas kita tak sampailah 85 gram, bukan 80%, 85 gram kan. Jadi kalau tak sampai 85 gram, tak perlu zakat. Tapi kalau lebih 85 dan ke atas, dan kena zakat lah. 15% milik kita tu berapa. Nanti saya tunjuk. Yang saya punya sekarang ada 100 lebih gram dalam holding inventory. Tapi yang bersih saya punya adalah 15% sahaja. Saya punya 15%. 85% tu kiranya saya dah pajak kepada QM. Bila saya terminate nanti, QM akan ambil balik yang 85%, 15% saya dipulangkan berserta dengan keuntungan. Saya harap boleh bagi penjelasan sedikit sebanyaklah yang ni. 15% tu kita punya. Tapi 15% pula tengok berapa lama kita hold dekat akaun GCA dan adakah melebihi setahun dan juga satu lagi syarat dia, adakah melebihi 85 gram tadi. Okey. Ni kita nak tengok tadi perbandingan. Pajak luar itu Arano, kes 10,000 dia bagi 75%. Upah simpan dia sampai 24% setahun pun ada. Dan ada limit masa. Maksudnya awak kena tebus dalam tempoh 6 bulan, 12 bulan atau 18 bulan. Tetapi di Quantum Metal kita boleh dapat 85% cashback, 3.5% setahun, limit masa tak ada limit. Apa maksud tak ada limit ni? Berapa lama kita nak simpan pun tak ada hal lah. Kita buat-buat lupa je kita ada pernah simpan emas ni. QM tak pernah nak telefon kita ke, nak cari kita ke supaya bayar bulan-bulan ataupun upah simpan dia. Selagi mana kita tak nak jual ataupun kita tak nak terminate kita punya GCA. Kalaulah awak buat selama 5 tahun, contoh setiap bulan tadi, yang ni berdasarkan kenaikan harga emas 20 tahun lepas, dia ambil 25% lah ni. Ambil purata 10% macam saya kata tadi. So 5 tahun ada 50% lah ke compounding punya kenaikan. Jadi daripada 1,000 tu total kenaikan ada berlaku RM5,000. Jadi tak ada limit masa. Bila tak ada limit masa, simpan lagi lama lagi bagus. Sebab harga hari ni 300, mana tahu melonjak 500, RM1,000 per gram ke, kan? Siapa yang kaya? Awak juga yang kaya. Kan? Kita semua kaya. Sebab kita mempunyai solusi yang luar biasa hebat. Okey. Jadi dia akan tolak lah, kita kena tolak dengan jumlah, ibarat kita berhutang dengan QM lah kan, dia bagi-bagi kita pinjam pakai dulu. Jadi walaupun emas tu bernilai RM500 per gram, kita punya simpanan tu ada 100 gram, so 100 gram kali dengan RM500 mungkin jadi berapa? RM50,000 Tapi berapa banyak kita pakai, kita tolak dulu, lepas tu tolak dengan charge 3.5%. Yang itu simple lah calculation dia, boleh kira lah anggaran tu. Okay. Jadi kalau kita tengok kat sini, modal 10,000, untung 5K, jumlah kasar 15K. Jumlah dia pakai, okay, dalam masa 5 tahun tu, dia pakai 8,500. Itu yuran pengurusan dia 5 tahun tu berjumlah 1487.5. Bersih dia 5,000. Okey lah. 5 tahun dapat beranak RM5,000 daripada duit yang dah hangus. Duit yang dah hangus. Sebab awak dapat 85%, awak akan bayar kan? Hangus. Duit tetap akan hangus. Sama ada soalan dia datang balik ke tak datang balik dah. Saya 5 tahun akan datang balik 5,000. Awak 5 tahun akan datang
tak ada apa-apa. Macam itulah. Kan? Orang yang hanguskan sahaja perbelanjaan dia, tak ada apa-apa akan datang. Okey. Tapi orang yang menggunakan GCA, insya-Allah dia akan datang dengan satu jumlah yang tak disangka-sangka. Dan pengalaman saya sendiri selama setahun saya buat GCA ni, tak salah saya, masa tu hampir dalam 80,000 lebih lah. Saya buat perbelanjaan hangus kan, 80,000 lebih dah saya belanja hangus. Saya punya GCA almost 10,000 untung. Baru tak sampai setahun tu. Baru dalam 10 atau 11 bulan. Saya dah untung 10,000 pada harga emas yang tinggi sekali lah baru-baru ni. Okay, jadi dan kalau kita lihat sekarang tuan-tuan dan puan-puan, kos haji kita dah meningkat. Mereka yang bekerja sepasang seisi rumah boleh cecah T20 punya garis harga. So 30K. So kalau macam saya memang kenalah 30K. Pasangan suami isteri bekerja pegawai kerajaan. Jadi ingat ke tabung haji tu dah penuh. Tengok-tengok bila keluar yang baru macam ni jadi tak penuh balik tabungan haji. So bila saya buat GCA, kalau ginilah cara dia, 3 tahun je saya boleh completekan simpanan tabung haji tu. Kalau setiap bulan saya konsisten seperti sekarang ni. So something tu fikirkanlah bukan tabung haji je. Apa-apa je lah. Hutang-hutang yang kita ada yang lain boleh diselesaikan dengan cepat. Okay. So nak buat GCA minimal RM150 je sebulan. So ada tak apa-apa perbelanjaan RM150 yang kita ada sekarang ni? Bayar bil Astro ke, bayar bil Unify ke, bayar bil handphone ke, bayar caruman takaful ke, kan? Bayar takaful dapat, emas pun ada. Jangan emas saja tuan-tuan dan puan. Emas ni dia ada sifat up and down. Jadi masa kita susah kena ada takaful. Takaful yang akan tolong dulu. Okey, jadi dua-dua kita dapat. So apa perbelanjaan kita? Takkan RM150 je sebulan nak buat GCA. Kan? Kurang-kurang RM1,000. RM1,000. Tapi kita kena kajilah. Berapakah 15% yang kita boleh benarkan tak ada dalam perbelanjaan kita? Anggap dia sebagai forced saving. Simpan paksa. Okay, the last one. JAE. Yang ini killer product QM. Okay. Killer product. Kita ada 2 jenis, 5 kali dan 10 kali. Boleh bagi saya 15 minit tak? Sebab 10 suku dah ni. Okay. Cuma sebab dah jawab soalan sama kan tadi. Q&A pun dah jawab sikit sebanyak. Ya, faham. Okay. Faham Tuan Ali. Silakan. Okay, JE ni tuan-tuan dan puan-puan, first kali dia adalah solusi untuk menambahkan aset, menggandakan aset. Kenapa dia menggandakan aset? Sama macam kita nak beli aset lain. Kita dah beli rumah sebiji, tak puas hati. Nak beli lagi 2 biji, 3 biji. Tapi kita punya keupayaan loan kita tak mampu pergi banyak. Dapatlah beli paling kuat pun 2 biji, 3 biji. Loan kita pula makin tinggi pula dia punya deposit. Sebab rumah kedua, rumah ketiga, dia punya financing dia makin tinggi. Tapi di Quantum Metal, dia ada solusi ni untuk orang yang nak tambahkan aset dia gunakan JE10. JE5 ataupun JE10. Okay, kita pergi JE10 dulu lah. JE5 ni terlalu kecil untuk diceritakan. JE10 ni, dia jual satu unit $250. Kita katakanlah $250 ni RM1,000 lah. Senang nak cerita. Okay? Jangan complicated kan. Kita mudah-mudahkan je malam ni. 250 kita kata RM1,000. Okey, saya ada RM1,000. Saya beli JE 10. Apa jadi? Tapi Abu ada RM1,000 juga. Dia beli kat Pokong. Harga emas kita katakan RM250 per gram. Abu dapat beli dekat Pokong 4 gram. Saya dapat 40 gram. Macam mana tu? Scam ke? Scam terus. Bila dengar pelik, scam terus. Kan? Tak, bukan scam. Dia pilih solusi. Okay, saya pilih solusi JE. Abu tak nak solusi JE. Dia lebih rela beli di Pokong. Okay, tak apalah. Pilihan masing-masing. Dia beli di JE. So, dia tetap dengan 4 gramnya, saya dapat 40 gram pegangan emas. Sebab apa? Sebab satu unit yang kita beli, dengar baik-baik, QM bagi kita pinjam melalui kaedah tawaruk murabahah financing. Dia pinjamkan kita 9 unit lagi. Modal kita jadi berapa kalau satu unit 1,000 kita punya modal. Now dia tambahkan modal kita 9 unit lagi, tambah lagi 9,000. Jadi modal kita ada 10
walaupun modal tu datang daripada pembiayaan tawaruk. Jadi 10,000 itulah menyebabkan kita ada aset emas yang bernilai ataupun berjumlah 40 gram. Sama tak dengan tuan-tuan dan puan-puan beli rumah? Deposit 10%, okay, bank finance 90%. So ratio dia 1:9. Itu yang QM pakai. Bank pakai pun tawaruk juga. Okay, kena faham. Ini bukan scam, okay, tapi dibantu oleh fasiliti tawaruk financing. Itu yang ada dekat QM yang menjadi satu benda yang dicemburui oleh orang ramai yang tak mahu mengakui kehebatan JAE. Okay? Jadi kita dekat sini bagi mereka yang nak gandakan aset, dia tak lepaskan peluang. Dia beli JAE ni sebab dia tahu, aku beli je hari ni, aset aku dah berganda jadi 40 gram. Daripada RM1,000 jadi 40 gram emas. 40 gram emas, 1 gram pula katakan 250 tadi, yang bernilai RM10,000. So, duit yang tuan-tuan ada RM1,000 dah menjadi sebuah aset emas yang bernilai RM10,000. Kalau duit RM1,000 duduk dalam akaun saving, duit itu hanyalah RM1,000. Tak ada nilai. Nilai RM1,000 lah. Tapi kalau tuan-tuan pilih untuk menggandakan aset terlebih dahulu, JAE inilah solusi yang terbaik lah. Sebab apa satu lagi? JAE ni, okay, dia spread dia paling rendah. Satu lagi istilah yang perlu kita faham ialah spread. Siapa yang tak faham spread? Spread ni tuan-tuan, harga emas dunia berubah 5 minit sekali antara hari Isnin hingga hari Jumaat. 5 minit sekali kita boleh tengok emas naik ke turun ke, dia turun lepas tu dia naik balik, lepas tu dia naik, lepas tu dia turun sikit, lepas tu dia naik lagi, atau dia turun balik. 5 minit sekali perkembangan emas. Boleh tengok di gold price ke apa nama tu. Saya tak ingat lah. Boleh carilah. Kita pun ada apps juga, QM punya apps, kita boleh tengok dekat situ. Dia panggil LME, London Metal Exchange. LME inilah yang memberikan harga emas dunia. Tetapi kita tak dapat beli harga emas dunia tu sebab kedai emas pun nak untung kan. Jadi untung kedai emas daripada harga dunia itulah dipanggil markup ataupun spread. Jadi JAE ni spread terendah 3% sahaja. Okey, 3% sahaja. Dan management fee dia, okey, dah kata tadi pinjam kan, kena bayar tak? Tak perlu bayar tuan-tuan dan puan-puan. Itulah sebab orang berebut-rebut beli JAE ni, sebab dia gandakan aset dan loan yang dia dapat daripada QM ni, tawaruk tadi, dia tak perlu bayar pun bulan-bulan, sehinggalah emas JAE ini mencatatkan keuntungan yang dia puas hati untuk jual balik emas untuk dapatkan untung. Dah untung tapi tak nak jual. Tak ada hal. Nak tunggu tinggi lagi untung. Nak tunggu 20%, 30%, 40%. Terpulang. That's why untuk JAE, kalau ada duit lebih yang tak guna, nak gandakan aset dan boleh tunggu, boleh sabar, belilah emas JAE. Sebab berbaloi-baloi dia punya pulangan dia. Sebab apa? Sebab orang yang ada modal RM1,000, dia ibarat mempunyai emas RM10,000. Orang yang beli RM10,000, emas yang dia ada adalah emas yang bernilai RM100,000. Orang yang ada duit RM100,000, dia ada pegangan emas RM1 juta, bernilai RM1 juta. Dan dia menanti sahaja kenaikan emas untuk untung di atas nilai RM10,000 atau RM100,000 atau RM1 juta. Sedangkan dia hanya perlu pakai modal yang sedikit saja, iaitu sama ada RM1,000, RM10,000, RM100,000 ataupun ikutlah nilai-nilai yang kita nak beli, berapa unit yang kita mampu, berapa unit yang kita ada duit lebih yang kita nak beranakkan. Boleh faham kat situ? So, RM1,000 saya beli, saya dah ada aset RM10,000 emas. Saya beli RM10,000, saya dah ada aset RM100,000 emas. Sama lah macam beli rumah kan. Saya beli rumah RM300,000, saya kena deposit 10% RM30,000. So saya dah ada aset bernilai RM300,000. Kalau saya nak jual, saya kena tunggu setahun dua kan. Mungkin beranak jadi RM400,000, RM500,000. So sama juga dengan emas. Tapi emas tak perlu lama macam rumah ataupun aset-aset lain. Untuk JAE ni, ini kena, lepas ni kena tanya lebih lagi lah. Ni tak cukup masa nak cerita panjang-panjang. Yang penting kita faham konsep dia dulu, datang macam mana boleh digandakan jadi 10 kali ganda tu. Dengan pertama tadi, tawaruk financing. Okay.
tawaruk financing ni QM dapat daripada mana? Bukan modal berbayar dia. Kalau 10 juta tu dah lama habis sebab lama dah QM ni orang join kan. Dah ramai dah beli JE. Jadi dia dapat daripada dipanggil bullion bank. Bullion bank ni adalah bank yang memberi pinjaman kepada syarikat-syarikat metals seperti QM. Okay? Jadi dia bagi pinjam kepada QM, dikenakan interest 3% kepada QM. QM pula pinjamkan kepada kita, dikenakan sikit lagi top 3.5%. Jadi QM ambil sikit je untung. Tapi dia nak bantu kita gandakan aset. So sekarang ni macam mana emas ni boleh untung? Ini adalah untuk short term. JE ni untuk short term lah. Tapi dia tak ada janji bulan bintang berapa persen saya akan untung dan sebagainya. Tak ada. Itu scammer punya skim. QM bukan scammer punya skim. QM dia adalah JE ni mesti untung berdasarkan di atas kenaikan harga emas yang kita beli. Kalau kita beli hari ni harga 60 USD per gram, kita hanya tunggu 1% je naik. Iaitu pada harga 60.60 USD. Okay, saya cerita balik. Katalah hari ni kita beli harga emas 1 gram 60 USD per gram. Kita hanya perlu tunggu emas tu naik 1% saja daripada 60 USD yang kita beli. Iaitu pada harga 60.60. Naik 60 sen lah. 60 sen USD. Okay, sebenarnya kita sudah pun untung 10% secara kasarnya. Sebab apa 10%? Sebab kita ada 10 unit. 10 kali ganda. Kita kali 10 je terus. 10% dah kita untung. Kalau kita beli 1 unit. Kalau kita ada 10 unit, 1 unit naik 1%, kita untung 10%. Okay. Ni. Yuran pengasihan. Okay, ni. Ni dah cerita. Sorry. Okay, jadi kalau 1% naik, kita dah untung 10%. Sorry, saya tak scroll down pula. Kalau kita ada 10 unit, kita boleh dapat 100% secara kasar. Kenapa kasar? Sebab kita kena tolak dengan spread 3%. Ingat, spread dia 3% dan juga management fee ada 3.5%. Okay. So, kita ambil satu contoh lah. Yang ni, cadangan 10 unit JE10. Okay, dia beli 15/8, 2022. Okay, dia beli 10 unit. Okay, dia punya pembiayaan dia ada modal 10,000 Maknanya dia pinjam tawaruk tadi 90,000. So, dia punya yuran pengurusan dia kenakan 3,150 sebab 3.5% setahun. Kalau emas tu naik 20%, okay, 20% daripada 100,000 modal dia, 20,000 lah maksud dia. So, keuntungan tu kita tolak dengan management fee. Jadi, dia dah dapat keuntungan sini 16,850. Okay. Harga ni tengok 277, 50%. Untung 5,000. Kalau naik harga 290, maksudnya dia dah untung 100%. Untung 10,000. Harga dunia lah ni harga dunia dia beli masa ni harga 264, harga masa-masa pada 15/8. So kalau naik sampai RM308, dia untung 170%, 17,000. Modal dia 10,000 je. Dia terpulang pada dia lah, dia nak untung yang mana satu. Kalau dia rasa RM1,000 dah puas hati, sebab orang kita ni jenis gopoh, nampak untung sikit dah happy kan, terus jual. Lepas tu naik lagi, tengok naik lagi. Alah, nyesal lah jual awal. So jadi sebenarnya JE ni kita boleh tentukan berapa banyak yang kita nak dapat keuntungan. Tak ada fix punya percentage. Kita sendiri yang urus akaun JE ni. Kita nak untung berapa banyak. Okey, sama juga persoalan dia. Kalau emas jatuh macam mana? Emas jatuh, gram tadi yang kita dapat 40 gram, tetap 40 gram. Nilai saja yang jatuh. Saya pun pernah akaun saya negatif. Sampai negatif nilai emas tu. Tapi sekarang dah naik balik lah. Dah positif, dah jual dah untung. Tak sampai setahun. So, kalau orang tanya berapa cepat boleh untung, benda ni subjektif sebab dia berdasarkan kenaikan harga emas. Beli ada orang selepas seminggu untung dah, dia nak jual. Dia jual. Ada orang dah untung seminggu tapi tak nak jual juga. Dia nak tunggu lagi tinggi. Dia tunggu lagi. Ada yang untung sebulan, ada yang untung baru beli hari ni 3 hari untung pun dah ada. So, dia bergantung kepada harga emas yang kita beli. Beli waktu rendah, jual waktu tinggi. Jangan beli harga sekarang, jual waktu rendah.
kita sendiri yang merugikan diri sendiri. So faktor dia adalah faktor masa je yang menentukan untuk sama ada kita untung emas ni atau tidak. Jadi kalau kita mencari solusi untuk menggandakan aset, inilah dia. Okey, untuk menggandakan aset ada duit lebih nak beranakkan dia, ini lebih baik. Ini lebih cepat sebab spread dia adalah 3%. Gold storage adalah 7%. Minta maaf tadi saya tak sebut, gold storage 7%. Okey. So saya rasa itu je lah kot dulu untuk malam ni, sebab tak nak yang panjang-panjang ni terlalu panjang lebar. Sekadar asas dulu simpanan 3 produk emas dan juga sedikit background. Cuma saya nak tunjuk sedikit demo lah untuk akaun emas tu macam mana yang bagi yang belum daftar. Saya nak tunjukkan bagaimana kita boleh beli emas tu. Boleh Huda dalam masa 10 minit lah tambah. Sila. Okay. Jadi Saya tuan-tuan dan puan yang ada ni, siapa yang belum daftar akaun emas Quantum Metal lagi? Boleh tak respon nombor 1 dekat ruangan chat? Sama-sama kita tengok tuan beli share kan dekat skrin ni. Oh, ada lagi, ada yang belum daftar lagi tuan beli. ada belum daftar. Sebab tu dia kena tengok akaun ni. Kalau tak dia tak nampak. Betul? Kalau tak dia tak akan nampak lah macam mana akaun kita ni. Bila daftar akaun ni tu dapat macam ni, sama je kita semua. Tak kira dealer ke orang biasa ke, kita akan dapat akaun yang sama. So di sini kita akan belajar lebih banyak lah. That's why kena daftar. Kalau tak daftar tak nampak. Sekadar dengar-dengar cerita sharing macam ni. Dengan ada ataupun buka akaun emas kita sendiri, kita berpeluang untuk menggunakan kesemua fasiliti yang ada seperti mana yang Tuan Nubli terangkan tadi. Okay. Tuan Nubli dah share ke? Belum lagi. Sekejap. Screen, okay, broadcast. So mana-mana yang belum mendaftar dan berminat untuk ada akaun emas Quantum Metal sendiri, tuan-puan boleh dapatkan link dengan mereka yang dah kongsikan link Zoom ini untuk dapatkan link daftar akaun Quantum Metal. Jadi ini boleh nampak boleh buka secara percuma sahaja. Okey, boleh nampak Tuan Nubli, silakan. Okay. So bila kita buka akaun free je tuan-tuan dan puan. Jangan risau, dia tak ada tarik daripada duit kita. So kita boleh godek-godek akaun ni macam mana, try beli RM10 kan, try buat GCA paling-paling RM150 kan. Jadi inilah akaun dia. Nak beli emas baru kita bayar, betul tak Tuan Nubli? Ni nak buka pun takut, tak buat-buat lagi. Bila tanya kan, dah daftar belum? Dah buka belum? Dah buat belum? Belum. 5 minit je tuan-tuan. 5 minit settle. Betul tu. 5 minit settle. Tutup settle dah ada akaun emas dah. Itu mudah. Nak buka akaun bank lagi susah. Pergi bank pun satu hal kan. Okay, so inilah akaun dia. Boleh tengok nama saya kat atas tu. Kita akan tengok nama kita. Sama ada kita consultant ke atau biasa, dia akan mention lah kat atas tu. Okay, ni akaun summary saja, akaun GSA. Akaun GSA pun ada nombor akaun tau. Sebab apa? Sebab kita boleh transfer gold to gold. Jadi sekarang ni dalam akaun GSA saya ada, boleh tengok sini 424.92 sen. Okay. Jadi lepas ni kita akan buat satu pembelian, kita tunjuk beli RM10. Lepas tu kita tunjuk macam mana kita boleh selamatkan belanjahan juga. Okay, bawah ni, okay, boleh nampak ni holding inventory. Holding inventory ni setakat ni saya dah jual lah, banyak dah saya dah jual. So masih ada saya simpan yang emas GCA saya 143 gram yang bernilai sekarang ni. Kalau saya tengok bawah ni, kita tengok paling bawah ni, boleh tengok carta ni, customer portfolio. Holding inventory saya 143 gram. Okay, nilai dia 40,000 sekarang ni ikut harga emas sekarang. Jadi daripada 143 gram yang tanya bayar zakat tadi, kita kali sinilah 15% yang kita punya tu berapa gram. Kalau 100 gram, 15%, 15 gram kan. So tak sampai lagi 85 gram yang di sini. Tak sampai lagi setahun pun. So tak perlu bayar zakat lagi. Sebab setiap transaksi tu ada tarikh-tarikh dia. Jadi kita tahu yang mana yang dah setahun, tak setahun tadi. Okay. So ini akaun emas. Okay. Kalau jadi dealer, ni nak tunjuk sikit lah. Kita akan ada payout due ni. Payout due ni bagi mereka yang berdealer yang ada jaringan network di bawah
tu mendaftar emas di bawah akaun emas, ada pembelian, ada commission. Commission itu dia bayar terus real time. Hari ini saya punya commission setakat masa pukul 10.30 ni, inilah dia. Tak banyak tuan-tuan. 45 Kita boleh tekan tengok berapa ringgit sikit. RM1,095 sehari ni. Pergi mari sana sini kan, sibuk sana sibuk sini. Balik-balik tengok rumah ni Tak payah RM1,095. buka pintu kedai. Tak perlu. Itulah affiliate. Ni bukan MLM, tuan-tuan dan puan, bukan MLM. Ini adalah business auto affiliate quantum metal. Kita hanya berkongsi platform quantum metal dengan orang ramai. Okay, dengan kawan-kawan kita, kenalan kita. Mereka juga menyimpan di quantum metal bayar komisen kita. Itu je. So kita boleh tengok, saya pun tak kenal nama-nama di bawah ni. Dah beranak kan. Jadi nama-nama ni ada yang saya kenal, ada yang saya tak kenal. Mungkin pangkat cucu, pangkat cicit. Jadi saya tak kenal. Tapi yang penting income kita dapat lah. Kalau yang berminat untuk jadikan kerjaya, itulah mudah dia quantum metal ni. Bisnes lain yang kita buat. Ada ni ada. So, jadi saya nak tunjuklah pembelian. Ini tak perlulah kita ulas lebih panjang sebab saya nak tunjuk contoh pembelian. Okay, bila tuan-tuan nak beli, kita ada 3 akaun. Nampak tepi ni, kiri ni. GSA, GCA dan GAE. So, kita nak beli emas dulu. Kita nak test bagi yang baru buka nanti. Kita nak beli, kita kena beli tekan QM Sell. QM Sell RM10. Okay, kita nak beli RM10. Kita pilih nombor akaun kita ni. Kita pun masuk RM10, masuk kat situ. Kita nak bayar pakai apa? Direct bank in. Kita nak pergi bank in ke, kita nak pakai FPX. Kita pakai FPX lah. Okay, kalau kita bukan dealer, kita pakai FPX. Tapi hari ini saya pakai saya punya commission RM10. Saya pakai payout due. Okay, sebagai seorang dealer yang pakai payout due, boleh tengok payout due ni, dia beli emas tanpa dikenakan spread. Itu kelebihan seorang dealer. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena jadi dealer cepat-cepat supaya dapat kelebihan lagi. Kelebihan-kelebihan di QM ni antaranya beli emas tanpa spread, hanya menggunakan commission. Kalau pakai duit sendiri kena spread. Jadi saya dapat commission, saya beli emas RM10 tanpa dikenakan spread. So saya tekan saja, anda confirm semua ni, kita tekan saja di bawah ni, confirm. Okay, tadi 424 So nanti tengok balik GSA saya berapa nilai dia. Apa sangat ni nak confirm, RM10 je pun. Okay, dah berjaya. Submitted successfully. Approve. Okay, approve. Saya buka balik home. Okay, nampak? Saya punya simpanan tadi dah meningkat 1.57 gram. Sekarang bernilai 43585. Mungkin ada berlaku kenaikan harga emas sedikit pada masa ni. Jadi dia bernilai buka tadi 424 patutnya tak jadi 434. Mungkin ada kenaikan harga emas yang saya kata tadi dalam masa 5 minit sekali berubah-ubah. Jadi value ni pun, dia punya value ni pun mungkin boleh berubah-ubah lah. Yang penting simpanan gram dia tu tak berubah. Okay, dah meningkat sekarang ni. Okay, itu saya beli RM10. Sekarang ni, okay, saya nak apa? Okay, sekarang ni yang penting saya nak ajar pada malam ni ialah last ni sebelum saya tamatkan. Gold storage account ni. Tuan-tuan tengok, saya simpan sikit-sikit sampai 400 lebih dah. Katalah saya nak bayar something lah besok, saya nak pakai duit lah besok. Kan? Okay, saya nak bayar yuran anak lah, yuran nursery anak contohnya. Saya buat tabungan sikit-sikit. Ataupun kereta saya rosak lah. Contohnya saya nak bayar bil kereta. So duit saya simpan dalam ni, saya jadikan dia macam account saving. Tapi emas saya tak hilang, duit saya dapat. Dengar baik-baik. Emas saya tak kurang gram dia still 1.52774, tapi duit saya boleh keluarkan. Iaitu menggunakan facility gold convert. Okay, saya nak pakai duit. Itulah kelebihan akaun emas QM ni. Kita bukan sekadar simpan je. Kita bukan sekadar boleh tebus fizikal je. Tapi kita boleh pakai duit bila kita terdesak. Kalau emas jatuh, tak apa tanya tadi. Kalau emas jatuh nak buat macam mana? Emas jatuh, biarkan dia jatuh. Tapi kita nak pakai duit, kita still boleh keluarkan duit tanpa kita rugi apa-apa. Kita still boleh keluarkan duit. Tapi duit yang kita keluarkan daripada akaun simpanan kita GSA ni, kita boleh keluarkan 91%. Apa beza dengan 85% tadi? 85% kalau kita buat convert terus masa kita beli. Tapi kalau kita dah beli, kita simpan-simpan sahaja, baru nak pakai duit, dia akan bagi 91% daripada
nilai emas kita. Nilai emas kita tu. Okey, sekarang katalah saya nak beli 85% dulu, saya tunjuk 85%. Macam mana nak buat 85%? Saya tekan QM cell. Ini saya nak beli emas dulu. Saya tak buat simpanan macam saya beli sikit-sikit simpan dalam GSA. Saya terus nak masukkan dia dalam holding inventory ataupun gold convert account saya. Jadi saya beli, katakanlah saya beli RM1,000 lah. Okay, RM1,000 supaya saya dapat 800.5 esok. Okay. So saya bayar guna saya punya payout due lah. Okay. Tak ada duit dalam account bank. Malas nak simpan. Okay, jadi simpan situ. Saya pakai payout due, saya pun beli. Okay. Jadi oh ni silap ni. Saya patah balik. Saya beli balik. Sorry, tak nampak tadi. QM sell Pilih QM sell. Maksud dia QM jual kat kita. 1,000. QM sell payout due. Okey, nampak tak bawah payout due ni ada satu kotak kecil. Convert to gold convert. Saya tekan ni. Okey. Saya tekan petak bawah ni, saya pilih bank account saya. Okey. Jadi inilah yang dikatakan 85%. 85%. Kalau buat macam ni, esok kita akan dapat biasanya paling cepat sehari lah. Atau hingga 5 hari waktu bekerja. So kita submit saja. Please select all. Tak select no account. Okay. Maksudnya Submit. itu akan masuk ke dalam akaun Maybank yang telah Account Maybank saya tadi kan. Dia akan masuk 85%. 800.5. Saya pun tekan confirm. Okay. RM1,000 tadi. Kita akan tengok dia duduk mana. Dia tak duduk dalam GSA. Sebab kita dah convert dia siap-siap. Jadi dia akan masuk dalam holding inventory. Saya akan tunjuk dia duduk dekat mana. Lepas dia complete ni. Okay, dah sub. Grammage tu tadi kan. Grammage ni. Ni. Nampak ni. Saya beli 3.5 gram RM1,000 tadi. 3.50914. Dia bukan berada dekat GSA, tapi dia berada dalam holding inventory. Kita tekan holding inventory. Yang ini holding inventory saya. Nampak tak? Banyak holding inventory saya. Ni, atas sekali ni. 1/5/2023. Yang baru buat tadi. Yang baru buat tadi. Dia duduk sini. Kita simpan dalam akaun GCA ataupun dia panggil. Nampak email pun dah masuk. Oi, dah masuk dah. Dah masuk dah email. QM hantar email. Transaksi yang kita buat tadi. Nampak real time kan? Jadi 3.50 dah masuk dah simpan dalam akaun gold convert account ataupun lebih kepada nama dia holding inventory. Hold kan pegang. Yang dipegang oleh QM. Duit akan masuk insya-Allah esok sehari 2. Okey, nampak ni. Kenapa dia merah? Dia pasal dia ada spread tadi kan. So kita akan rugi dululah. Yang merah-merah lain ni kenapa? Sebab harga emas tengah jatuh. Masa saya beli tu tinggi. Macam ni 64.14. So tak apalah, ini nanti kita boleh explore lagi. So setiap GCA yang kita buat, tuan-tuan dan puan-puan jangan risau. Ada tarikh yang lengkap, ada nombor siri, reference semua lengkap. Kalau kita nak jual, kita tekan je butang tepi ni, action, termination. Itu saja urusan dia. Pay convert tu kalau kita nak emas tu balik semua 100%. Kita bayar sedikit duit untuk kita dapatkan balik emas kita. Tu nanti boleh belajar lebih detail lah. Cuma saya nak tunjuk practically macam mana kita buat 85%, macam mana kita beli emas tadi GSA tanpa convert, kita simpan-simpan dulu dalam GSA. Now, saya patah balik Okay, saya dah beli 1,000 tadi kan. Tapi GSA saya bukan 1435, betul? Bukan 1435 sebab dia dah simpan dalam holding inventory. Inventory saya tadi 143 kan? Kalau siapa ingat tadi, now 146 something. So dia duduk dalam sini. Okey, sekarang ni. Okey, tiba-tiba lah saya nak pakai lagi duit. Okey, saya nak keluarkan duit. Saya ada simpanan. Macam saya jadikan dia saving account saya, bank. Kalau saya pergi bank, duit keluar. Baki kurang. Betul tak? So sekarang ni, saya tekan GCA. Saya request GC. Maksudnya saya request untuk convertkan. Okey, dia tunjuk sini. Tuan-tuan tengok. Available gold convert. Saya ada berapa tadi? 435. Okay, siapa ada calculator boleh tekan. 91% daripada 435 adalah yang inilah nilai dia, 396 ni. Maksud dia di sini, saya dibenarkan keluar maksimum 396. Okay, 39627. Tapi dia tak boleh perpuluhan Kita masuk 396 je boleh. Tak apalah, demi tuan-tuan saya convertkan.
396. Okey, 396. Okey. So, itulah amount yang paling maksimum saya boleh keluarkan daripada emas yang bernilai 435 tadi. 91% daripada nilai emas. Berbeza dengan yang convert siap-siap tadi, 85%. Okey. Jadi di sini saya akan dapat masuk lagi duit 396, tapi gram yang saya ada balance ni 1.527 ni akan pergi masuk dekat holding inventory juga nanti. Sekejap lagi. Okey, kita buat dulu. Tekan submit. Okey, tekan submit. Okey, lupa dia kena tekan kotak kecil ni dan baru confirm. Semua apa-apa dia punya akad dan sebagainya ada kat sini. Okey, boleh baca sendirilah. So saya tekan confirm. Okey, dah berjaya. Okey, dah berjaya. Awak tengok akaun GSA saya kosong. Ada pun sikit lah. Ada 30% je tinggal. Nampak? Duit dah dikeluarkan. Okey, duit dikeluarkan oleh GoConvert dan saya punya simpanan GSA saya dah tak ada kat situ, tetapi dia pergi mana ni? Dia pergi dekat holding inventory. Boleh nampak? Nampak yang terbaru ni. 1.5266 ni. Dia simpan dekat sini emas saya. Bermaksud, tengok email dapat terus. Email pun masuk terus. Bermaksud, okey, duit boleh dikeluarkan. Okey, tetapi emasnya tak hilang pun, tak menyusut, tak habis. Masih lagi boleh menjana keuntungan di holding inventory. Itu maksud saya. Tapi kalau kita ada emas yang lain, emas fizikal contohnya, kita terdesak pakai duit, apa boleh buat? Emas tengah jatuh. Terpaksalah kita pergi rahnu atau kita jual dalam keadaan kerugian. Sini walaupun emas tengah jatuh, kita masih boleh dapatkan cash. Tapi nanti emas naik, kita boleh jana untung lagi. Itulah kelebihan solusi yang ada dekat QM ni, best. Saya tak nampak lah kalau orang tak rasa best macam mana. Kan? Saya boleh tengok GCA saya begitu banyak sampai ke bawah-bawah ni. Konsistennya saya membuat GCA lah. Kan? Sebab tu saya kata tadi, dalam masa setahun, saya punya GCA dah pernah capai almost 10,000 keuntungan. Hanya menggunakan duit hangus yang nak bayar bulan-bulan punya komitmen. Best ke best ni tuan-tuan dan puan-puan. Mesti Faham best tak kan? ni? Kena buat dulu. Nak faham, kena buat dulu. Okey, tak faham tanya introducer awak lah. Siapa yang recommend awak tu, tanya dia. Okey, belajar dengan dia. Okey. Jadi itulah, saya rasa panjang lebar jugalah malam ni kan. Sebenarnya patutnya 2 jam baru sedap sikit. Ni 1 jam 45 minit lah lebih kurang. Sebab nak tunjuk praktikalnya macam ni supaya faham di manakah kelebihan QM ni. Simpan sikit-sikit boleh. Bila nak pakai, kita boleh keluarkan 91%. Tapi kalau kita nak keluar sikit boleh tak? Saya sayanglah nak pakai 91%. Saya bukan nak pakai semua. Boleh. Nak letak 100 je. Letaklah 100. Letaklah 200. Berapa yang kita nak. Dia bagi tahu kita je yang tadi tu 91% maksimum. Berapa nilai dia. Kita nak pakai 200 je. Pakai 200. So balance tu akan simpan lagi dekat GSA. Yang selebihnya akan masuk pergi holding inventory. Sesiapa yang nak nampak benda ni secara bertulis, okay, bagaimana kita menguruskan akaun emas kita ni, bolehlah follow juga FB saya, Lee Shuhaimi, Lee Shuhaimi, SHUHAIMI. Jadi dekat situ saya ada tulis lah flow dia. Macam mana kita ada simpanan, lepas tu kita nak keluarkan duit, kita tekan ni, kita tekan tu, lepas tu dia duduk kat mana. Adalah secara bertulis. Tapi mungkin lebih faham lagi campur dengan penerangan malam ni lah. Tetapi yang paling mustahak sekali yang belum buka akaun lagi, kena buka lah. 5 minit je tuan-tuan. 5 minit je. Kan? Bila awak dah ada simpanan emas, awak tengok kat sini kan, kat home ni, dekat summary kat bawah ni, seronok kita tengok. Kita tengok, oh tadi saya ada 143 je. Now saya dah ada 148. Bernilai 42,000. Kalau tengok saya pada hanya portfolio ni, tuan beli banyak buat GAE 10X. Boleh tak share sikit tuan beli berapa keuntungan yang paling banyak tuan beli dapat dekat GAE 10X ni? Oh, saya tak ingat lah. range yang profit dapat? Maksud Satu unit adalah 200, 300.
Kan? Satu unit beli 1,000 lebih je. Kan? Tapi untung cepat. Untung 18%. Baru-baru ni saya dah untung 18% lebih dalam masa tempoh seminggu. 7 hari. Seminggu 7 hari je. Tapi masa tu saya decide saya tak nak jual lagi. Saya nak target 20% ke atas baru saya nak jual. So saya biarlah. Saya tak ada gaduh mana nak pakai duit kan. Sebab duit tu duit lebih kita. Duit yang kita nak kembangkan dia. Kita nak gandakan dia. Jadi kita biarlah. Saja boleh buat kat sini. Saja kita biarkan. Buat apa kan? Sedangkan yang terbaru pun umum 3.1% setahun boleh kita tunggu. Yang ini baru 7 hari. Biarlah dulu. Mana tahu naik lagi kan. Macam itulah ibarat dia JAE ni. So kalau kita ada duit lebih, mungkin kita boleh guna dividen yang kita ada tu, kita alihkan ke sini. Kita cuba untuk gandakan dia lagi. Bayang 10,000 simpan kan, naik 300 je. Letih. Tapi kalau 10,000 dekat sini, okey 10,000 dekat sini, Masya Allah. Saya pernah tengok orang yang beli 10 unit tadi, dia dah untung RM7,000 kan. So then dia beli lagi. Dia beli dan dia untung lagi. Berkali-kali dia guna modal yang sama je, tuan-tuan dan puan-puan. Setahun kalau ada nasib kita bagus, emas tu naik berkali-kali, berkali-kali lah kita untung dengan modal yang sama je. Jangan takut. InsyaAllah. Kita sini semua orang lama-lama yang dah setahun lebih pun, 2 tahun pun ada. Kita lagi boleh cerita panjang lah. Tapi apa pun yang paling mustahak bagi yang belum daftar dan bagi mereka yang dah daftar tapi tak buat apa pun lagi, bermula dah sekarang. Kan? Nanti akan keluarlah perkataan-perkataan seperti nyesal saya tak buat awal-awal. Nyesal saya ni. Menyesal ni. Kan? Nyesal tak beli banyak. Macam-macam menyesal lah. Biasa dah kita dengar. Okey? Dan paling menyesal lagi, duit kita biarkan hangus semata-mata. Kalau awak nak hangus, awak hanguskanlah. Saya tak nak sebab saya dah dapat keuntungan daripada duit hangus tu. Boleh bagi saya pulangan. Setahun macam tu pun 10,000. Siapa nak bagi kan? Tak ada siapa nak bagi, datang bagi RM100 pun tak ada. Melainkan kita menggunakan solusi yang ada, especially di quantum metal ni lah, melalui ketiga-tiga produk yang kita ada ni. Simpan duit dalam GSA sikit-sikit nak pakai jangan risau. Just convert je, masukkan ke dalam account bank. Itu saja. Okay. Jadi saya rasa setakat itu sajalah perkongsian saya pada malam ni. Minta maaf agak lama dah tinggal sebulan ni kan. Kadang-kadang masa pun sejam tu tak cukup pada saya 3 produk ni. Nak cerita sebab orang baru kadang-kadang blur lagi kan dengan background syarikat lagi. So terima kasih banyak dan minta maaf atas segala kekurangan. Jika ada persoalan bolehlah tuju di FB kalau ada buat friend kan, request friend, insyaAllah lah. Tapi gunalah akaun yang sebenar, jangan fake account. Takut juga kita nak accept. Takut scammer. Okey. Jadi terima kasih banyak sekali lagi. Semoga bermanfaat kepada semua dan mulakanlah simpanan ni bermula malam ni sebab 24 jam boleh beli emas antara Monday to Friday. Sabtu Ahad harga emas statik ya. Jadi itu saja. Terima kasih banyak Huda dan juga TGC di atas invitation ni. Alhamdulillah dan selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Nubli atas perkongsian pada malam ini. InsyaAllah saya harap tuan-tuan dan puan malam ini, especially yang baru saja nak ketahui berkenaan dengan quantum metal ni, boleh faham dengan jelas terlebih dahulu berkenaan dengan produk dan organisasi ataupun tentang syarikat terlebih dahulu. Jadi tadi pun Tuan Nubli ada share sedikit berkenaan dengan akaun. Yang penting sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan dah yakin, boleh refer balik kepada orang yang share dengan tuan-puan link Zoom pada malam ini untuk daftar akaun emas tuan-tuan dan puan-puan masing-masing.